As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله 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 तेरी चावर करता है तू, बरकतों से दामन भरता है तू. Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, kita bersyukur sekali lagi dapat bertemu pada hari ini. Ia merupakan Jumaat yang terakhir di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga segala amalan yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar teman-teman sekalian? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Penonton-penonton di luar sana semua bagaimana? Semuanya sihatlah insya-Allah. Baik, pada Jumaat yang terakhir ini kita akan adakan satu segmen khas, segmen yang menarik. Kalau nak tahu kenalah ikuti sampai habislah, baru boleh tahu. Baik. Jadi pada hari ini insya-Allah asatidz sekalian, kita akan berbicara tentang beberapa perkara lah, lebih-lebih lagi yang menjelang akhir-akhir bulan Ramadan ni, kita nak berbualkan tentang satu benda yang kita katakan fitrah, satu benda yang kita katakan fitrah. Jadi konsep fitrah tu nanti kita akan utarakan. Namun sebelum kita mulakan, ada baiknya marilah kita mulakan dengan Ummul Kitab. Kita baca Al-Quran dululah. Kita baca Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, apa yang kita niatkan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi kita dah masuk kepada hari yang ke 29 Ramadan insya-Allah. Baik, teman-teman ada yang nak beri ucapan ke apa-apa? Silakan. Kita nak baca surah apa ni? Kita nak baca surah Yasin. Okey, kita nak baca surah Yasin. Mudah-mudahan dengan hajat yang kita inginkan, kita doa semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesihatan, Allah berikan kita kekuatan, keimanan, ketakwaan, selamatkan keluarga kita, dan pada masa yang sama kita doakan buat teman-teman kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kesembuhan buatnya. Bagi mereka yang telah pun pergi meninggalkan kita, agar Allah Subhanahu wa taala menerangkan kubur mereka jauh daripada azab kubur, jauh daripada fitnah kubur, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka semuanya ke dalam syurga Allah yang kekal abadi. Ala hadiyati salihah. Al-Fatihah. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Baik, kita akan baca surah Yasin. Mudah-mudahan para penonton telah pun membuka
lembaran Al-Quran, muka surat 440. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون
وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من أجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تجزى نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون
ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, telah pun kita sama-sama menyelesaikan pembacaan surah Yasin. Mudah-mudahan segala apa hajat yang kita inginkan, apa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala diterima. Lebih-lebih lagi amal ibadah yang kita lakukan di sepanjang bulan Ramadan. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima amalan kita, sedekah kita, lebih-lebih lagi zakat yang kita keluarkan pada bulan Ramadan inilah. Mudah-mudahan dia bukan daripada perkataan, kita katakan perkataan sum'ah, ataupun kita katakan kita nak sombong diri, nak bangga diri. Bukan, kita lakukan ibadah semuanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seperti mana yang telah pun kita janjikan, pada hari ini kita nak berbualkan tentang intisari khutbah. Intisari khutbah, yang mana dalam intisari khutbah ni tajuk ni agak menarik sedikit. Bulan Ramadan kembali kepada fitrah, ataupun dikatakan Ramadan bulan kembali kepada fitrah. Jadi dalam bulan Ramadan ni kita nak tahulah, dia nak mendidik kita daripada perkataan yang kita katakan bukan agak kasar, tetapi mungkin sebelum ni kita liar. Tapi bila kita dah masuk dalam bulan Ramadan, mudah-mudahan pendidikan yang dipupuk dalam bulan Ramadan tu kita dapat teruskan selepas bulan Ramadan. Ustaz Kamarul, orang Islam kita ni, diorang cuma tahu 3 bulan je tau. Dia tahu 3 bulan. Tapi kalau bulan Masihi, dia tahu 12 bulan. Bulan yang diorang tahu Muharram, Ramadan, Syawal. Kalau dia tahu lebih ekstra pun dia tahu Zulhijjah. Lebih teruk lagi kalau tahu Syawal je. Ramadan tak ada dalam diary. Yang ada dalam diary 1 bulan Syawal je. Mungkin Ustaz boleh kupaskan sedikitlah kepada kita dalam bulan Ramadan ni, maksud ataupun erti pengertian yang sebenar fitrah tu apa sebenarnya? Adakah ibarat macam pakaian ke, ataupun daripada sudut akhlak ke dan sebagainya, yang kita nak kena pamerkan maksud pengertian fitrah tersebut. Silakan Ustaz. Okey. Syukran Ustaz Farhan.
kalau pada pendapat saya lah, kalau kita tengok dalam erti kata fitrah, kita maksudnya kembali kepada asal atau suci daripada perkara-perkara yang memang kita mempunyai, macam mungkin ada benda-benda yang kita laksanakan yang tidak bermanfaat kepada kita dan sebagainya lah. So bila kita cakap kembali kepada asal, maksudnya Ramadan itu dia menunjukkan kita bahawa macam kalau kita imagine kalau tak ada Ramadan lah, kita cakap lah kalau auzubillah min zalik tak ada Ramadan, kita tak ada Ramadan, maksudnya kita tak akan letak satu masa atau satu bulan ke satu tahun ke apa untuk kita kembali tau. Dia akan macam orang kata constantly kita akan akan sama je. Kalaulah Allah nak bagi kat kita hidayah, baru itulah masa kita nak berubah. Tapi kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, setiap tahun dia memberikan kita Ramadan untuk kita lalui kan. Dan kalau kita nak tukar, macam Ustaz cakap lah tadi, Ramadan tu macam mana, dia dekat baju ke dekat apa, sebenarnya dia banyak kepada hati kita lah, kepada diri kita sendiri, kepada akhlak kita sendiri, macam mana kita lalui Ramadan tu dan macam mana kita lalui luar Ramadan. Jadi bila kita kata erti balik kepada asal, kalau kita tengok mungkinlah kita letak Ramadan kali ni dengan Ramadan yang lepas. So Ramadan yang lepas Syawal dah jalan kan, Zulkaidah, Zulhijjah, lepas tu balik Muharram sampai kepada Ramadan pada kali ini. Berapa banyak bulan-bulan di antara kita tengok bulan-bulan tu, berapa banyak yang kita betul-betul kembali kepada fitrah atau balik kepada asal kita, iaitu untuk kita lagi dekatkan diri kita kepada Allah, tukar akhlak kita dan sebagainya. Selalunya benda ni dia akan laku untuk kita dalam bulan Ramadan je. Bulan Ramadan je dia akan ada. Lepas tu dia macam hilang gitu je. Macam Syawal je kan. Bukan kita dah cakap pasal Muharram lah, jangan cakap jauh sangat. Kita cakap Syawal je. Syawal kalau kita datang rumah orang, kalau orang masak banyak tu kan, kadang-kadang tu kita nampak makanan tu je kita nak makan. Kalau nak lagi dekat kita cakap pagi raya lah, sebelum solat hari raya, kita dianjurkan sunnah untuk makan. Banyak yang kita makan pada pagi itu. Lepas tu lagi lepas dah solat kita makan lagi. Makan berapa banyak kita makan. So dia semua tentang kawal diri, kembali balik dan sebagainya, bukan hanya di bulan Ramadan. Kalau itu pendapat dari saya lah sendiri. Allah alam. Baik, syukran Ustaz. Tadi Ustazah, Ustaz Qamarul ada sampaikan tentang fitrah tu menerusi hati. Mungkin kalau Ustazah Sharfah atau Ustazah Baitina ingin lebih mendalam sedikit, mungkin daripada anggota badan ke ataupun panca indera yang kita ada selama ini, mungkin daripada hati juga. Kalau dulu kita ada hasad dengki, kita sombong diri dan sebagainya, kenapa bila bulan lepas saja Ramadan perkara tu boleh timbul balik? Kenapa macam tu? Kenapa perkara yang tak sepatutnya kita timbulkan tapi dia masih lagi dikeluarkan selepas sahaja dalam bulan Ramadan? Kira Ustaz Sharfah ataupun Ustazah Baitina, silakan. Terima kasih Ustaz Farhan. Okey, sebagaimana yang tadi Ustaz Qamarul katakan tadi, datangnya bulan Ramadan tu memang masa untuk semua orang automatik lah kirakan. That part memang saya agree sangat-sangat. Kirakan bulan Ramadan ni dia ibarat macam alarm clock. Okey, kalau kita nak bangun pagi, kita set alarm clock supaya kita terjaga. Jadi bulan Ramadan tu ibarat macam alarm clock juga. Datangnya bulan Ramadan, automatik, tak payah disebut, tak payah dicakap, orang akan tahu bulan Ramadan ialah bulan di mana kita harus mengawal diri. Mengawal diri seperti apa? Jaga makan, kita tak boleh makan di siang hari, kita tak boleh minum di siang hari, jaga pengawalan nafsu dan sebagainya. Okey, itu kita maklumlah. Okey, jadi berkenaan dengan apa yang Ustaz katakan tadi, kenapa bila masuk bulan Syawal aja segalanya ibarat macam apa yang berlaku, apa yang kita praktis diri kita dalam bulan Ramadan tu, dalam bulan Syawal tu kita mula balik. Kerana yang pertama sekali mungkin mentaliti kita. Kerana mentaliti kita, bagi kita Ramadan ialah bulan yang pengkhususan sahaja yang mana kita melakukan kebaikan, yang mana kita harus mengawal diri. Manakala tidak pada bulan-bulan yang lainnya. Jadi saya rasa di sini untuk kita meneruskan secara istiqamah, pertama sekali saya rasa kita kena ubah mentaliti kita. Supaya pertama bila kita ubah mentaliti, automatically kita akan tahu bahawa untuk melakukan kebaikan, untuk merefleksi diri kita bukan sahaja dalam bulan Ramadan, tapi diikuti dengan bulan-bulan yang lainnya.
Seperti bulan Ramadan, apabila kita berpuasa, kita jaga lidah kita jaga pendengaran kita tak nak dengar benda-benda yang merepek, kita tak nak tengok cerita-cerita yang boleh mengurangkan pahala kita berpuasa, ataupun kita involve in perbualan yang tidak mendatangkan manfaat. Tapi bila dah masuk bulan Syawal atau bulan-bulan seterusnya, kita rasa like yalah bulan Ramadan dah tak ada, kita dah tak puasa apa, so why not? So that is mentality lah, dan juga pengawalan diri. Sekiranya pengawalan diri kita tidak betul-betul ataupun tidak memahami maksud sebenar kembali kepada fitrah, saya rasa kita tidak akan dapat melakukan sebagaimana yang kita lakukan dalam bulan Ramadan untuk menjaga ibadah, untuk menjaga amalan. Pandangan saya lah Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Sharifah. Mungkin para pendengar ataupun penonton yang sedang menyaksikan dah dapat sikit sebanyak tentang konsep fitrah tersebut lah. Namun ada lagi masih bertanya. Ustazah, mungkin Ustazah Batina boleh kupas sikit saya dah bayar fitrah bulan Ramadan. Kira saya dah terlepas daripada kesilapan ataupun daripada kesalahan. Tapi kalau kita nak tengok fitrah pun berapalah sangat dia punya nilai $7 dengan berapa $7 dengan $5 sen. Jadi adakah dengan kita dah buat satu kebaikan kehitaman yang ada tu dia dah terkikis atau macam mana Ustazah? Mungkin Ustazah boleh kupas sikit. Terima kasih Ustaz Fahan. Kita tahu dari bulan Ramadan ni bulan yang mulia. So di sini kita kena banyak pengawalan diri. Contoh kalau ada tersilap kata, kita kena jaga lidah kita, jangan sampai memperkecilkan hati kawan kita. Kalau kita marah-marah bulan Ramadan, selalunya kalau lagi tengah lapar ni kita digalakkan untuk bercakap inni shaim. Even kalau nak gaduh pun cakap inni shaim. Pasal bila bulan Ramadan ini dia mendidik jiwa kita untuk control our punya anger management. Dari situ kita tambah pula dengan pembayaran zakat fitrah. Dia secara tidak langsung membersihkan juga dengan kita punya harta. Tetapi bila masuk selepas bulan Ramadan, semua tu kita manusia. So the tendency tu untuk bikin kesilapan tu still ada. So bila manusia lupa, that's why makin banyak dosa-dosa yang mereka akan lakukan. That's why pentingnya untuk kita memuhasabah diri kita. Bila nak jadi baik. Kenapa still doing this thing, this sinful thing. So that's why apa-apa pun bulan, yang paling penting ialah bagaimana kita didik diri kita ini untuk jadi yang lebih baik. Saya menasihatkan diri saya jugalah. Kadang-kadang terlalu emosi, kadang sampai termarah-marah. Tapi sampai bila kita nak berbagai macam gini. Kita sebagai leader, bukan saja kita lah sebagai leader, diri kita ni diajar untuk mengawal diri sebenarnya. Kalau bulan Ramadan kita manage to do it, so kita kena tanamkan azam, tanamkan niat untuk sentiasa memperbaharui diri kita. That's why perlunya tajdid niat, perlunya pengawasan diri dan perlunya refleksi diri. So apa-apa bulan pun is the same. The thing is bagaimana you apply that thing. So Ramadan dah mengajar kita untuk mengawal diri. So after Ramadan, boleh tak kita mengawal diri kita? Kalau contohlah makan. Kalau bulan Ramadan kita tahu that after this we are going to do tarawih prayer. So dalam bulan hari raya misal kata. So kita pun kena tahu pengawalan makan kita. So after this what your plan? Bagi saya Ramadan ini sebenarnya membentuk diri kita untuk jadi lebih baik. Tapi kalau kita tak nak continue this legacy, so memang susah. So the best thing is you try to reflect back, kita jaga diri kita bagaimana untuk jadi muslim yang lebih baik. That's why walaupun bagaimanapun the normal zikir kita perlu terapkan. Contoh istighfar, selawat ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tu is the minor thing that boleh membersihkan jiwa kita daripada sifat-sifat yang negatif. Memang hubungan dengan Allah tu mesti kita kena continue untuk perbaiki juga kita punya hubungan sesama manusia. Perlu juga, that's why kena jaga lidah kita, jangan sampai kata-kata kita tu memberi kesan negatif toward mereka. So itu saya rasa lah, doesn't matter apa-apa pun bulan,
Okey, yang penting kita kena didik diri kita untuk jadi lebih baik. Itu pandangan saya, Ustaz. Oh, Masya Allah. Baik, rumusan bila mana saya dah dengar pencerahan daripada ketiga-tiga asatizah kita ini, para pendengar, yang paling penting sekali adalah refleksi diri. Kita jangan sekali-sekali melihat kepada orang lain. Maksudnya jangan kacau baju orang. Kita kacau baju kita. Jangan bakar baju orang tapi bakar baju sendiri. Biar hangus baju sendirilah. Sebab kalau kita Bukanlah Ustaz, jangan jaga tepi kain orang lah. saya nak cakap saya berpuasa. Ini so'im. Takut nanti orang dalam yang tengah live feed ni tengok dia tumbuk saya, susah pula kan. Jadi kena jaga bahasa. Takut yang dekat bawah tu dia punya emoticon jadi marah pula. Jadi saya takut macam tu. Jadi kita refleksi balik kekata hadis yang bila mana kita berpuasa secara iman dan wahtisaban, ghufira lahu min zambi. Allah akan ampunkan dosa kita yang lepas dan akan datang. Dan bila kita kata fitrah ni, secara lumrahnya sunnatullah, kita lahir sahaja di muka bumi ni, kita lahir secara fitrah. Tak ada dosa, jernih, bersih dan sebagainya. Tetapi disebabkan bila kita makin membesar, di situlah hawa nafsu, hasutan dan sebagainya, dia yang menghitamkan perkara tersebut. Jadi dia balik kepada diri kita. Sebab Allah takkan mengubah nasib sesuatu kaum sehinggalah kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya sendiri. Kita yang kena ubah. Jadi sebelum nak tidur tu kita ubahlah. Maksudnya kita bukan ubah katil atau tempat tidur. Tak. Maksud saya ubah tu maksudnya kita refleksi, tengok dinding, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita duduk dalam bilik diam-diam, kita kata kalau dah gelap macam ni, macam mana nanti saya di akhirat nanti ataupun dalam kubur, apakah perkara amalan yang telah pun saya siapkan. Sebab tu kita kena bersyukur. Bangun saja pagi kita bersyukur sebab kita dalam landasan yang kita katakan ihdinas siratal mustaqim. Kita dalam landasan ihdinas siratal mustaqim sebab ada di kalangan teman-teman kita masih lagi belum dapat hidayah kenal Allah. Kita dah kenal Allah. Jadi kita kena bersyukur. Dari situ baru kita akan rasa bahawasanya diri kita ini sentiasa baru dengan fitrah yang Allah Subhanahu Wa Taala suntikkan dalam diri kita, insya-Allah. Baik. Seterusnya saya nak tanyalah, mungkin pengalaman asatizah semua selama sebulan lah di dalam rumah ni. Bukan nak cakap pasal circuit breaker lagi. Circuit breaker dia benda baru dia jadi best lah. Tapi kalau benda lama orang kata macam sama je. Jadi kita nak cakap pasal benda yang baru. Kita dah lama dekat dalam rumah. Mungkin ada bibit-bibit nostalgia, saya nak gunakan perkataan nostalgia yang mungkin para asatizah boleh kongsikan lah sepanjang bulan Ramadan tu, satu peristiwa ataupun satu kisah ataupun satu semangat motivasi untuk para pendengar kita pun boleh simpan juga nostalgia bersama dengan keluarga mereka, insyaAllah. Silakan, saya mulakan dulu dengan Ustaz Kamarul. Silakan Ustaz. Okey, kalau saya lah, saya rasa macam this Ramadan dia sebenarnya banyak membantu dari segi sebab kalau kadang-kadang kita orang macam saya sendiri kalau nak cakap pasal masak kita cakap pasal masak je lah. Masak dalam bulan Ramadan ni kalau kita nak kadang-kadang tak buat langsung kalau kita tengok lah. Tapi macam kat rumah ni macam dia ada time dia untuk buat tau. Jadi macam dia ada dia punya own sweet memories lah orang kata. Ada dia punya own memory yang mungkin pada kita masak tu lah setakat masak je dan sebagainya kan. Tapi dia punya orang kata happiness dia ada. Lepas tu senang untuk kita fokus dalam benda-benda apa yang kita nak laksanakan. Misalnya kita cakap lepas solat isyak, terus kita solat tarawih, kita kerja dari pagi sampai petang dan sebagainya. Lepas tu macam nak laksanakan tu tak susah lah kan, sebab kita dekat rumah dan sebagainya lah. So mungkin detik-detik yang manis tu adalah macam gitulah, dan juga dengan bersama keluarga lah kan. Sebab kita tak tahu tahun depan macam mana, mungkin tak akan ada macam experience gini lagi lah. Jadi itu yang detik-detik manis yang saya rasa kita boleh pegang dengan, jangan kita orang kata macam walaupun benda ni satu kali datang dan dia akan pergi, jangan kita merasakan macam tak apalah macam tahun ni dia macam kurang sikit ke apalah. Padahal kalau kita tengok tahun ni mungkin ibadah kita lagi tinggi sebab kita lagi fokus lah dan sebagainya. Itu untuk saya lah. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Kira Ustaz lebih kepada fokus kepada setiap
perbuatan yang dilakukan, itu yang lebih Ustaz simpankan insya-Allah. Mungkin Ustazah Baitina ataupun Ustazah Sharifah sendiri, Ustazah Sharifah awak tinggal kawasan Geylang dah siap ketupat semua. Tak, saya gurau. Okey. Persiapan kira perkara ataupun peristiwa yang Ustazah boleh simpankan untuk dikongsikan kepada para pendengar kita ataupun penonton kita selama sebulan bersama dengan keluarga dekat rumah dan sebagainya lah. Silakan Ustazah. Ada tak ilmu-ilmu yang Ustazah turunkan untuk anak-anak ke? Silakan. Terima kasih Ustaz Farhan. Okey. Yang betul saya tinggal di Geylang Serai. Jadi memang hari-hari tu kalau suami saya ni dia memang orangnya memang selalulah kerap check Facebook. Jadi dia memang yang selalu yang update saya. Nanti dia akan beritahu saya, you tengok ni, Geylang Serai pasar bawah queue panjang. Saya kalau pergi pasar, saya tak pernah pergi pasar pukul 6 pagi. Tapi kerana dalam keadaan tengah cuti sikit break sini Ramadan lagi kan. Jadi kalau saya turun pukul 6.30 tu, kira memang queue dah panjang lah sangat-sangat. Walaupun hakikatnya pasar tu ialah pasar kira kan yang paling terdekat untuk saya pergilah. Tapi nak queue masuk tu Masya Allah lah. Tapi apa yang boleh saya highlightkan during Ramadan tahun ni yang berbeza sedikit ialah kalau misalnya yang tahun dahulu di mana kita sibuk di masjid dan sebagainya, jadi masa dengan keluarga tu kurang. Tapi dengan tahun ini apabila kita sekeluarga di rumah menghadap muka masing-masing 24/7, tak dapat pergi mana-mana, jadi kita bagi-bagikan tugas. Contohnya seperti kalau waktu sahur tu, selama 1 bulan Ramadan ni sahur, saya tak pernah bangun untuk siapkan. Saya cuma dikejutkan suami saya, you bangun makan, makanan dah siap untuk sahur. Jadi saya rasa itu adalah satu perkara yang Masya Allah lah, di mana kalau mungkin bulan-bulan sebelumnya kita a bit struggle sikit, nak siapkan sana, nak siapkan sini, terkejar sana, terkejar sini, tapi saya rasa dalam bulan Ramadan ni masih kita lebih cantik disusun. Jadi saya rasalah mungkin penonton di luar sana juga waktu Ramadan ni mungkin ada juga bahagi-bahagikan tugasan antara sesama ahli keluarga. Jadi kalau misalnya bagi saya, suami siapkan sahur, saya siapkan buka dan anak pula kemas lepas dah habis makan. Jadi saya rasa rutin tu yang saya rasa amat istimewa. Itulah dia. Kalau untuk saya pula, tahun ni kita kena work from home. Dia lagi challenging sebenarnya lagi banyak demand sebenarnya. Tapi kita ada time untuk buat lah. So dalam masa kita akan curi-curi masa untuk laksanakan tugasan tu. Itu satu. Tapi lagi satu saya rasa untuk dapat bersama kalian asatizah sekalian di ruangan online. Benda ni memang sebenarnya susah untuk buat, tapi benda ni kita akan look forward lah. Macam kita akan khulasahkan khutbah, kita akan ada sembang-sembang dan tak secara langsung dia actually merapatkan ukhuwah antara kita. Selalunya kita kerja antara department yang berbeza. So nak berbual, itu agak sukar, tapi ini dia sekaligus merapatkan ukhuwah. So saya rasa ini merupakan memori yang terindah lah. Pasal bukan senang nak suruh saya ke depan. Saya ni anxiety sikit. Tapi Alhamdulillah manageable. Itu pandangan saya. Masya Allah. Okey, baik. Kalau untuk diri saya sendiri sebab Ustaz Kamarul dah cakap pasal fokus, Ustazah dah cakap, Ustazah Baitina, Ustazah Sharifah ni dah nyatakan tentang rutin, timetable, dan kalau Ustazah Baitina ni cakap pasal tugasan secara bersama. Tapi kalau untuk saya sendiri, saya lihat dia sebenarnya satu kata je, dia sebuah nikmat lah. Saya cakap nikmat je. So this nikmat, kalau kita tak tahu nak gunakan dengan sebaiknya, nanti Allah akan tarik nikmat tersebut lah. Dan bila Allah dah tarik, kita akan bekerja seperti biasa, kita akan rindu perkara-perkara tersebut lah. Dan Alhamdulillah, dalam sudut yang diberikan Allah ini, kita dapat fokus apa yang kita nak lakukan atau kita nak jalankan lah, insyaAllah. Baik, insyaAllah nanti teman-teman semua sekalian, terima kasih. Sebentar lagi kita ada lagi satu segmen yang menarik, yang mana kita nak membawa bicara jarang berlaku, sebab kalau kita tengok dekat live feed ke dekat antara masjid-masjid di sekitaran Singapura, selalu mereka pamerkan muka MRO je lah. Kalau MRO tu popular lah, dapatlah sampai beribu-ribu like. Tapi kali ni kita nak pamerkan MEC. Nak tahu apa tu MEC?
mungkin tak tahu kan para penonton. Jadi kita nak bawa MEC, siapa tu MEC, nanti dia sendiri akan terangkan MEC tu apa. Jadi nak tahu, tunggu selepas segmen ini. Dan para penonton, kalau sekiranya anda ingin ataupun merasakan semalam merupakan malam Lailatul Qadar, ataupun hari ini mungkin malam ni malam Lailatul Qadar, lebihkanlah ataupun tambahkanlah saham akhirat anda ataupun ibadah anda menerusi dana yang tertera di bawah inilah, insya-Allah. Kita berehat sebentar, sementara kita nak menantikan tetamu khas MEC yang kita sebut-sebutkan nanti. Baik, terima kasih. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله 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 Kesan sebagai seorang MEC di dalam Masjid Al-Istiqamah. Adakah dia ini bagaikan apa ni kata orang, di atas lepas tu lihat di bawah, ataupun dia di bawah dan melakukan perkara di atas? Silakan Tuan Haji Rahman. Bismillah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Warga kerja, relawan dan juga jemaah Masjid Istiqamah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin, sebelum saya mulakan, saya ingin panjatkan rasa kesyukuran saya kepada Allah kerana dipertemukan dalam alam maya ini, dan juga atas segala nikmat yang telah Allah juga kurniakan. Dan saya
juga harap semuanya semua sihat walafiat dan segala amal sepanjang Ramadan juga diredai Allah. Untuk teruskan yang soalan tu, apa itu MEC? MEC itu secara ringkas adalah ketua di masjid lah, ataupun pengurusi eksekutif masjid, dan tugasnya kalau nak cakap secara umum ia adalah untuk mentadbir operasi harian masjid dari sudut hal ehwal kebajikan warga kerja dia dan juga relawan, dan juga program-program dan kegiatan masjid yang kita perlu jalankan supaya ia mengikut kepada garis pandu yang ditetapkan oleh MUIS. So secara secara umum gitulah tugas MEC. Ya. Mungkin Sulaiman, saya ada soalan. Okey. Boleh. Kalau tadi Sulaiman cakap yang dia pengerusi tu kira macam ketua masjid lah. So selaku pengamanah dengan ketua masjid, macam apakah cabaran-cabaran yang sering dipandang oleh jemaah, atau macam mana, bagaimana untuk fahamkan dan menenangkan jemaah kalau ada konflik atau ujian macam baru-baru ni? Okey, kalau cabaran memang banyaklah, tapi kalau saya ambil contoh dari sudut situasi terkini seperti yang apa kita sedang lalui dengan COVID-19 ni, sebenarnya jemaah kita memang sayang dan suka sayang masjid dan suka melibatkan diri mereka dengan segala kegiatan masjid lah. Kita terima arahan daripada MUIS untuk tutup masjid tu, ramai jemaah kita rasa kurang puas hati. Bagaimana nak fahamkan jemaah kita maslahat yang lebih besar, iaitu untuk mengekang penularan virus lah, dan juga menjaga keselamatan dan kesihatan masyarakat kita yang secara meluas lah. Ini juga supaya masjid kita ni tidak menjadi satu pusat jangkitan virus. Jadi itu antara satu cabaran untuk memberi penjelasan, memahamkan jemaah kita dalam keadaan mereka sayang masjid, kita perlu lakukan perkara yang agak perit jugalah. Dan juga selain pada itu, cabaran lain yang saya ingin pastikan dalam situasi COVID ni adalah untuk pastikan yang mana warga kerja kita tidak dijangkiti oleh virus ni, mereka sentiasa sihat lah. Dan satu lagi di mana kita perlu buat penyesuaian, maksudnya segala program keagamaan kita tidak mesti berterusan jugalah. Maksudnya jangan kerana COVID ni program kita semua dimatikan ataupun ditutup lah. Jadi cabarannya itu bagaimana kita nak buat penyesuaian supaya program keagamaan kita tetap berterusan. Di sini kita kena buat wadah-wadah online ini pun ia mencabar untuk kita lah, pasal teknologi kita pun masih belum mantap lagi di permulaan penularan tu. Jadi sekarang kita dah lebih kurang dah okey lah. Jadi banyak juga cabaran seperti gitulah, dan ia sentiasa berubah-berubah dan kita kena ikut dengan keadaan semasa. Ya, itu lebih kurang untuk
dapat hayati cabaran situasi virus inilah. Okey, Encik Juraiman. Encik Juraiman tu kalau dekat kerja biasanya kita panggil bos. Bos tu dia lebih orang kata tu lebih dekat lah, dari gurauan lah bos sihat hari ni? Sihat? Alhamdulillah. Okey lah, apa ni? Orang berpuasa kan lemas sikit lah. Tak makan lagi. Belum makan. Belum makan. Baru okey. Alhamdulillah. I mean, so far all okay. Ya. Ya, Alhamdulillah. Daripada penerangan yang Encik Juraiman ataupun bos terangkan tadi, saya dapat lihat dari sudut macam-macam aspek, iaitu cabarannya datang dari bermacam-macam bentuk, dari bermacam-macam, you know, that the level of cabaran tu berbeza-beza daripada from one department to another department. And bagi penonton di luar sana, kalau mungkin yang tidak tahu lagi, mungkin di Istiqomah kita ada 6 different departments. So different departments ni kita ada different kind of responsibility and task. Jadi mungkin kalau Cik Juraiman menyandang tugas sebagai ketua, saya rasa bukan satu perkara yang mudah. Daripada the way that you explain about cabaran tadi, saya rasa memang kalau saya mungkin dah sakit kepala agaknya hari-hari. Jadi kalau untuk Encik Juraiman sendiri, macam mana cara Encik Juraiman menguruskan 43, kita ada 43 kaki tangan masjid untuk menjadi satu anggota yang mengeluarkan satu suara, have that same opinion ataupun bergerak dalam satu arah yang sama. Macam mana? Susah juga nak jawab, tapi memang benar lah. Tugas sebagai pemimpin tu bukan mudah, dan untuk memilih budaya kerja yang optimal ataupun yang terbaik juga memakan masa yang panjang dan komitmen yang kuat lah. Dari situ bagaimana saya nak cuba mewujudkan kesatuan ataupun satu suara dan kekuatan. Saya banyak tekankan kepada latihan dan juga peningkatan diri supaya kaki tangan kita ataupun warga kerja kita sentiasa relevan dalam perubahan masa, dan bila mereka relevan dan kepakaran mereka yang terkini, mereka lebih mudah untuk memberi khidmat yang terbaik. Dan bila mereka berikan khidmat yang terbaik, mereka dapat confident yang lebih tinggi, dan bila mereka confident, mereka bergerak dengan lebih senang lah. Jadi itu satu, saya tekankan banyak kepada peningkatan diri ataupun latihan. Dan satu lagi adalah budaya kerja gotong royong ataupun kerja sepasukan. Kerana dalam situasi sekarang, masalah masyarakat kita ataupun sosial kita sekarang kompleks, jadi kita tidak boleh bergerak sorang-sorang lagi lah. Jadi kita perlu bergerak secara perkumpulan dan gunakan kekuatan masing-masing. Jadi bila kita dah dapat rasakan hebatnya kalau kita bersatu, dia lebih menggerakkan yang lain untuk sama-sama bersatu lah. Semangat kekeluargaan pun akan wujud dan sebagainya lah. Jadi dengan kerja sepasukan ni memerlukan nilai-nilai yang tinggi lah. Jadi kalau kita digerakkan dengan nilai dan apa-apa yang susah pun boleh jadi mudah lah. Saya di Istiqomah kita gerakkan dengan 3 nilai lah, iaitu amanah ataupun integriti, di mana kalau kita kurang amanah, masyarakat kita akan tidak ada kepercayaan pada kita lah. Jadi saya pentingkan
tanggungjawatan. Ya. Betul apa ni dalam staff kita ataupun kaki tangan kita. Dan satu lagi yang nilai yang saya terapkan adalah kesatuan ataupun kesepaduan ataupun unity lah. Ini yang saya beratkan lah. Kalau kita apa ni yang kalau pepatah Melayu dulu kan juga bercerai roboh bersatu teguh bercerai roboh, agaknya gitulah. Ya, so that part yang saya rasakan penting untuk kita bersatu, kerana kalau kita bersatu yang berat sama di jinjing Betul. agaknya. Betul lah. Saya my bahasa pun dah karat sikit lah. Maksudnya kita sama-sama apa ni, kalau tugas yang berat kita sama-sama pikul, yang bila kita bekerjasama dia jadi ringan lah. Dan last yang nilai yang saya pentingkan tu adalah professionalism. Maksudnya ataupun profesionalisme. Kalau kita profesional ataupun ada kepakaran, kita mudah untuk menyelesaikan tugas lah. Dan kita tidak bawa dengan emosi bila kita laksanakan tugas lah. Jadi dengan kita gerakkan dengan nilai yang kuat dan semangat kekeluargaan ataupun sepasukan, dan juga sentiasa ada sikap nak tingkatkan diri, itu yang membolehkan kita ada kekuatan. Dan bila kita saling percaya mempercayai, bila kita disuruh ataupun terima arahan daripada atas, pasal bila saya kasih arahan tu ibarat macam saya terima arahan dari atas lah. Arahannya tetap turun ke bawah sampai kerjanya dapat dilaksanakan lah. Jadi kalau kita percaya sesama kita dan semangat ni kuat, InsyaAllah one message, one action akan terjadilah insyaAllah. InsyaAllah. Baik, Ustaz Batina, saya sengih ada soalan untuk saya suka dengan apa kata-kata Haji Sulaiman. Kita perlu pentingkan diri, especially during this time, and then perlunya ada budaya sepasukan dan teamwork. Pasal kalau kerja sendiri memang benda tu tak akan gerak, dan pentingnya untuk bersatu padu. So by the end of the day kita mewujudkan macam sikap kekeluargaan boleh diwujudkan. So Haji Sulaiman, Haji Sulaiman saya ada soalan. Okay, you dah dengan kita, you dah dengan dekat Masjid Istiqamah almost 3 tahun lebih lah. So boleh share visi dan misi Masjid Istiqamah. 2 tahun. Oh, 2 tahun. Okay, 2 tahun. So dan boleh share dengan kita, dengan jemaah semua, apakah misi dan visi Masjid Istiqamah, dan juga dalam masa 5 tahun akan datang, apakah yang you ingin capai, dan apakah Masjid Istiqamah tu dalam masa 5 tahun, apakah perbaharuan yang you nak capai lah. Mungkin you boleh jawab? Kalau ini mesti jawab kan? Mesti. Bukan boleh tak boleh. Tapi saya cuba nak tetapkan misi dan visi. Sebenarnya saya teruskan dengan visi dan misi yang kepimpinan yang lalu, cuma mungkin dari sudut olahan bahasa berbeza sikit dah, tapi tak banyak berubah lah. Jadi dari sudut visi, jangka masa panjang kalau visi maksudnya jangka masa panjang, kita inginkan nak impikan ataupun nak bayangkan sebuah masyarakat gemilang ataupun cemerlang yang yakin dengan identiti Muslim mereka itu, masyarakat yang yakin dengan identiti diri mereka sebagai Muslim dari sudut nilai keagamaan dan juga sosial, dan mereka juga turut menyumbang kepada masyarakat umum. Jadi maksudnya kita inginkan masyarakat
yang gemilang, yang kuat pegangan Islam mereka, dan dari sudut sosial mereka ibarat macam inspirasi lah, dan menyumbang kepada masyarakat. Itu visi ataupun dari sudut yang kita ingin bayangkan, yang masyarakat macam mana yang kita impikan lah. Jadi untuk mewujudkan ataupun dapatkan masyarakat gemilang tersebut, misinya kita ingin bersama memimpin membangunkan institusi masjid kita ni, iaitu Masjid Istiqomah. Maksudnya kita bangunkan Masjid Istiqomah yang dinamik dan resilient ataupun berdaya tahan. Maksudnya masjid kita ni kuat dipukul badai, something like that. Maksudnya dalam apa jua cabaran yang ditempui oleh masjid, kita sentiasa kuat, kukuh dan dinamik menerima cabaran tersebut. Dan pada masa yang sama, kita bina masjid tu kan, orang dalam masjid tu kita memupuk masyarakat Muslim yang berhemah dan inspirasi dan juga rahmat untuk semua. Jadi dalam kita bina masjid yang kuat, pada masa yang sama kita bina masyarakat yang berhemah dan juga inspirasi dan rahmat untuk sekalian alam lah. Jadi itu dari sudut misi kita lah. Maksudnya kita perlu memimpin bersama dengan organisasi yang lain supaya dapat bekerjasama wujudkan masyarakat tersebut lah. Jadi untuk pastikan yang kita berjaya ni, kan tadi Ustazah Syarfah tadi cakap kita ada 6 jabatan kan. Jadi 6 jabatan ni kita kena kukuhkan peranan masing-masing, jabatan masing-masing, kukuhkan peranan dalam setiap jabatan tersebut dan gembelingkan kaki tangan kita semua bersama dengan relawan kita supaya misi tersebut boleh dapat dijadikan kenyataan lah, insyaAllah. Jadi ia makan masa dari sudut nak membina kekuatan itulah. Tapi yang penting kita mesti ada ataupun yang kita inginkan ke arah yang kita inginkan lah. Kita bawa masyarakat kita bersama ke arah yang kita ingin wujudkan. Maksudnya secara pendek kita ingin membentuk peribadi Muslim yang kita mulakan dengan diri kita sendiri sebagai staf. Membentuk peribadi Muslim maksudnya sifat-sifat Islam kita lah, supaya bila kita ketengahkan perangai kita ataupun sikap Islam kita, orang nampak Islam dari diri kita lah. Jadi kita kena wujudkan kepribadian Muslim kita dan kita laksanakan tugas yang mana visi misi tu kita jelas, dan masyarakat kita pun terbawa bersama dengan hala tuju kita lah. Okay. Do I explain? Do I confuse you all? Yeah. InsyaAllah tak. Sebab kita punya objektif menerusi matlamat ni, sebenarnya kita nak para penonton ataupun pendengar yang sedang menyaksikan ni supaya mereka kenal. Sebab selalu kita pamerkan asatizah kita, kadang-kadang kita pamerkan asatizah, kita lupa pula ayah kita kan. Jadi hari ni kita nak bawa ayah kita. Maksudnya dalam sektor pembangunan masjid, dia pasti akan ada arahan daripada atasan bagaimana untuk
cerminan kepada kita punya petugas. Sebab kadang-kadang petugas ni dia lupa yang dia naik sebenarnya daripada pembentukan ayah dia. Dia lupa. Dia bukan daripada pembentukan diri sendiri, tapi daripada pembentukan ayah, maksudnya ayah sokong dan sebagainya. Di situ dia akan naik dan sebagainya. Kalau dia ingat lah. Kalau tak ingat, dia dah diminta tanggang lah. Tak pun RM1. Macam tu. Baik, Tuan Haji Sulaiman, soalan saya yang terakhir. Letaklah satu hari nanti di kalangan kita ni dalam 44 ni, ada yang mungkin nak jadi MEC lah. Satu hari nanti nak jadi MEC. Dan dia semua tak boleh. Dia tak kalau presiden boleh wanita, dia tak ada jadi satu kesalahan kalau sekiranya wanita sendiri yang memimpin, sebab wanita mengguncang dunia. Dia macam tu. Dia bukan mengguncang buayan katil saja, tetapi dia mengguncang dunia. Jadi pertanyaan saya lah, menerusi pengalaman Tuan Haji Sulaiman, mungkin sebelum ni pertama kali masuk dalam arena masjid mungkin dah lama, tapi selaku pengurusi, mungkin pertama kali tu masuk dalam Masjid Istiqamah, banyak badai yang berlaku dan sebagainya. Dan alhamdulillah kita dah pun dalam kata orang aliran yang sama, dalam pasukan yang sama. Mungkin dalam pengamatan ataupun pengalaman Tuan Haji Sulaiman, ada tak bibit kenangan manis dan pada masa yang sama untuk menjadi inspirasi sebagai seorang ketua tu, mungkin Tuan Haji Sulaiman ada kata-kata yang boleh menjadikan kita dapat kuat lah untuk menjadi. Sebab orang kata, kerja kat masjid bagus lah. Okey, memang bagus sebab kita dapat solat. Tetapi kalau nak lebih bagus, masuk sama-sama ke dalam masjid, baru tahu apa itu erti perkataan masjid. Silakan Tuan Haji Sulaiman. Kalau pengalaman manis memang banyak lah. Walaupun saya bersama Istiqomah pendek saja 2 tahun, tapi 2 tahun ni memang padat lah. Banyak suka dan duka yang dilalui. Nak buy-in ataupun menang kepercayaan staff saya tu, is one big challenge lah. Pasal ramai tak kenal saya kan, jadi ni yang kecil-kecil ni siapa ni nak pimpin kita ni. Jadi dalam 2 tahun yang saya bersama relawan masjid dan juga staf masjid, kenangan yang saya rasa yang banyak membawa kenangan manis is yang kita lalui projek menyambut ulang tahun yang ke-20 masjid kita lah. Maksudnya setahun sebelum COVID ni lah. Nasib baik dah COVID belum ada time tu kan. Tapi yalah, pengalaman tu banyak kenangan manis kerana ia satu projek yang mencabar dan pecahannya banyak juga. Jadi dia melibatkan banyak kerja pasukan, tapi perlu disatukan di penghujung projek lah. Antaranya yang mencabar nak buat video ulang tahun tu lah. Nak buat video tu pun boleh pecah kepala pasal nak pilih gambar, nak pilih orangnya dan sebagainya, nak buat dia punya jalan cerita dia tu boleh makan 3 tahun, tapi kita squeeze dalam 2 bulan kayaknya. So that is a very challenging ataupun banyak kenangan manis lah. Pasal staff kita pun kalau nak ikutkan pun ramai juga yang baru lah time tu. Yang lama ada beberapa, tapi yang banyak baru. Jadi ramai di kalangan mereka pun kurang faham dengan dia punya sejarah masjid lah. Jadi alhamdulillah kita dengan perancangan yang gigih dan sebagainya,
kita bersatu dan natijahnya dia punya outcome adalah satu kemanisan ukhuwah sesama kita dan pengalaman tu ibarat macam sentiasa basah dalam ingatan lah. Jadi dan kita pun ada simpan evidence untuk sentiasa mengingatkan kembali lah. Contohnya tadi yang video, lagi satu is the Suara Istiqomah tu. Walaupun berapa page aja kan, 20 page ke berapa, tapi dia melibatkan blood, sweat and tears orang cakap. Banyak bergaduh sana sini, tapi yalah disemadikan dalam 20 page kecil itulah, dan kita boleh pegang dan bawa ke mana-mana. Dan yalah, dan saya sendiri pun dapat berkenalan dengan orang-orang yang mulakan menggerakkan Masjid Istiqomah lah. Jadi ia satu peluang yang saya sangat hargai lah, kerana saya bertemu ramai orang-orang kuat Istiqomah dulu lah. Dan saya rasa tanpa pengorbanan mereka tu masjid kita ni tak semakmur yang kita rasakan sekarang lah. Jadi kita perlu hargai sukarelawan dan juga pemimpin-pemimpin yang sebelum saya. Jadi menyambut meraihkan sambutan ulang tahun ke-20 Masjid Istiqomah adalah satu kenangan manis yang saya rasa akan dalam ingatan saya bertahun-tahun lamanya. Dan di sini pun dan melalui projek ni ia pun dapat menyatukan staf-staf kita, departmen kita. So dan juga relawan kita lah. Kalau kita ingat projek Berani Amal Ustaz Farhan pun dah potong bawang sampai menangis. Lepas Berani Amal pun masih menangis. A lot of things happen lah. Saya sangat hargai pengalaman menyambut ulang tahun ke-20 Masjid Istiqomah lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kalau saya dapat rumuskan sebenarnya Abang Joiman dah tinggalkan ataupun saya lebih mesra dengan Tuan Haji Joiman dengan panggilan Abang Joiman lah. Sebab dah kenal Tuan Haji Joiman ni menerusi sekolah lagi kita daripada sekolah saya dah kenal dia. Ustaz masih 16 tahun kan tu dulu saya kenal Ustaz gempal sikit kan. Masih gempal, sekarang dah handsome kurus. Oh, masya-Allah. Baik, jadi legasi yang saya dapat pegang dua legasi ni. Pertama, kalau sekiranya kita nak menjadi seorang pemimpin, tak kiralah dalam pemimpin keluarga ke dalam sektor pekerjaan, pasti kena tinggalkan legasi. Dan legasi yang ditinggalkan oleh Tuan Haji Rahman untuk staf dia, kalau sekiranya ada di kalangan staf bagi kerja yang sedang menonton ataupun yang sedang menyaksikan juga jemaah yang di luar sana, latihan dan juga tugasan. Itu dua penting. Maksudnya latihan, bila kita melatih, kita nak tengok sama ada pelatih yang kita melatih tu betul atau tidak, kita kena kasih dia satu tugasan. So menerusi tugasan itu, insya-Allah kita boleh nilai lah. Kita boleh nilai sama ada dia boleh lakukan ataupun tidak. Sebab saya ingat lagi waktu pertama kali kita berbicara dengan dengan Tuan Haji Rahman, ada orang dia boleh angkat, saya ingat lagi ada orang boleh angkat 2 kilo, ada orang boleh angkat 3 kilo. So berapa banyak yang kita boleh angkat. So kalau kita dah boleh jaga dengan tugasan yang boleh diletakkan di bahu, insya-Allah kita dah terbiasa dengan 10 kilo, kita dah boleh bawa 10 kilo lah, insya-Allah macam tu. Begitu juga dengan dengan timbalan amal kita lah.
So kalau kita boleh istiqamah dengan kebaikan tu, kita teruskan, tapi kita tambah lagi sikit sampai kita boleh kata orang tu dapat satu martabat ataupun satu kebaikan yang lebih baiklah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman, kalau ada akhir kata ke ataupun kenangan manis bersama Tuan Haji Sulaiman dalam satu perkataan ke dalam dua perkataan, Nangis tak semua? Dipersilakan. Sebenarnya kita bukan ikut skrip tapi dah memang itu yang kita dah letakkan soalan-soalan tu. Okey, Tuan Haji Sulaiman, terima kasih atas masa Ustaz, anda. before you close, I thought I want to add one more thing. Dari sudut COVID ni, saya pun nak kongsi yang dia punya pengajaran yang saya rasa kita boleh appreciate ataupun hayatilah. Antara pelajaran yang kita boleh timba daripada pengalaman COVID ni adalah masyarakat kita dan juga jemaah kita di Masjid Istiqomah, mereka menghargai masa. Maksudnya mereka lebih tertib menggunakan masa yang sedia ada untuk lebih mensyukuri nikmat-nikmat mereka. Dan satu lagi adalah semangat ibadah mereka. Maksudnya dalam keadaan yang berlainan ataupun masjid ditutup, semangat ibadah dalam masyarakat kita ataupun jemaah kita ataupun relawan kita tetap berterusan. Maksudnya secara contoh, biasanya kita dipimpin oleh imam tarawih, sekarang mereka menggerakkan diri mereka untuk pimpin, tadarusnya pun online juga. Jadi itulah yang saya rasa good untuk masyarakat kita appreciate dalam keadaan situasi COVID ni lah. Mereka tetap resilient dan juga sentiasa tidak mengalah dan sentiasa bersyukurlah dengan keadaan apa yang mereka terimalah. Itu yang saya rasa perlu untuk kita hayati bersama supaya kita tetap teruskan. Taruhlah nanti bila COVID ni dah tak ada lagi, semangat ni sama ada menjaga masa ataupun mensyukuri nikmat dan juga semangat beribadah ni kita tetap boleh berterusan lah. Jangan kerana nanti bila COVID dah habis, rindu kita hilang ke mana rindunya. Yelah, bila COVID cakap kita rindu masjid lah, tapi bila COVID-nya dah tak ada, dah terbiasa online, semua tak nak pergi masjid lagi kan. Dan sebagainya lah. So I do hope that kita sentiasa gunakan bersyukur dengan apa yang kita diuji dan sebagainya lah. InsyaAllah. Itu saja naknya. Baik, terima kasih Tuan Haji Sulaiman atas masa dan juga ruang yang diberikan. Dan alhamdulillah kita semua bersyukur dapat peluang berbicara bersama dengan pengerusi ataupun dengan bos. Bukan senang sebab kita lihat ada 90 ataupun 89 masjid. Cuma satu masjid ni lah yang bertemu dengan pengerusi masjid. Kadang-kadang ada yang ketat dan sebagainya. Biasalah nak berbual dengan bos, nak kena susun ayat kan. Tapi kita cuba luahkan apa yang kita rasakan untuk kebaikan semua, supaya semua kenal apa pengertian dan juga yang dihadapi oleh setiap pengurusi di dalam masjid lah. Sebab setiap pengurusi ada cabaran dia masing-masing dan mudah-mudahan cabaran itu untuk kita kuat bersama dan insya-Allah apa yang kita inginkan diredai dan direstui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Tuan Haji Sulaiman, terima kasih, selamat berpuasa. Kami juga nak cakap selamat berbuka juga nanti. Terima kasih. Okay, Ustaz. One last thing untuk semua, untuk Ustaz Marul, saya pun nak ucapkan terima kasih kerana mengusahakan sesi ini. Dan saya rasa memang banyak mencabar nak adakan program ni. Saya sangat berterima kasih dan kepada semua selamat menyambut Hari Raya 2 hari lagi nanti. Selamat Hari Raya dan maaf dan zahir batin. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada jemaah Masjid Istiqomah
kerana sentiasa menderma pada masjid. Terima kasih kerana sumbangan mereka. Kerana tanpa sumbangan mereka, masjid kita pun boleh tergugat jugalah. Jadi saya sangat menghargai setiap sokongan dari sudut tenaga kerja ataupun sumbangan duit dan sebagainya. Semoga Allah membalas sumbangan mereka dengan sebaik-baik ganjaran insya-Allah. Baik, terima kasih Tuan Haji Sulaiman. Baik, kawan sekalian, kita dah pun di akhir penghujung rancangan ini. Cuma bila kita nak cakapkan tentang fitrah tadi, mudah-mudahan kita dapat kebaikan menerusi fitrah yang kita sampaikan tadi, yang kita sampaikan fitrah tersebut. Cuma saya nak kupas sikit daripada ayat yang kita baca kan, daripada surah Yasin ayat 65. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Maksudnya pada waktu itu kami menteraikan mulut mereka sejurus, memberi peluang kepada tangan-tangan mereka, memberitahu kami kesalahan masing-masing, dan kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang telah mereka usahakan. Jadi menerusi ayat ini, kalau kita dapat lihat, Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita berhadapan kepada di depan Allah, yang berbicara ni mulut kita. Tetapi pada hari tersebut, mulut dikunci, seluruh anggota badan akan berbicara. Jadi bila seluruh anggota badan itu berbicara, persiapkanlah diri untuk memfitrahkan setiap anggota badan kita ini bagaimana bertemu dengan Allah. Mereka kata bahawasanya Ustazah Baitina, Ustazah Sharfah, Ustaz Kamarul, Tuan Haji Rahman merupakan anggota ataupun orang yang terbaik insya-Allah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu daripada diri kami semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله والله 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 الله والله 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 الله والله 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 रहमतें निछावर करता है तू, बरकतों से दामन भरता है तू. Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allah